Oke, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua guru-guru dan para pendidik yang bersama kita pada petang ini. Sesi rasmi akan bermula tepat pada jam 3 petang. Bagi mengisi ruang menunggu secara lebih bermakna, kita akan mendengar perkongsian daripada seorang individu yang amat bermakna dalam dunia pendidikan. Ramai pemimpin pendidik di negara kita adalah hasil didikan beliau. Beliau juga merupakan seorang mantan pengarah IAB yang baru bersara pada Oktober 2019. Sekarang masih giat sebagai fellow penyelidikan School of Education, University of Nottingham, dan juga penasihat program pendidikan dengan beberapa organisasi. Salah satunya adalah koordinator CDL ini. Tanpa membuang masa, saya ingin mempersilahkan Dr. Mahendra Singh untuk sesi snippet beliau. Terima kasih Tuan Pengacara Majlis untuk hari ini atau moderator, apa juga istilah yang kita nak gunakan ya. So selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kita datang untuk sesi Connecting Dots Learning Snippets ya. Snippets kerana dia ringkas saja dan saya ambil satu tajuk kecil saja dan saya huraikan yang aspek kecilnya. Tajuk kita untuk hari ini ialah The Way Schools Work. Dan buku tentang The Way Schools Work ni saya baca masa saya buat master saya di US. Ditulis oleh Bennett dan Licom. And very interesting kerana saya dapati apa yang nak dikongsikan itu ada kaitan dengan apa yang kita hadapi setiap hari. Dan ini merupakan analisis sosiologi ya. Kalau semasa di universiti dulu atau IPG sudah pasti puan dikenalkan kepada aspek sosiologi pendidikan. So how do the schools actually work? Apa harapan pihak ketiga tentang fungsi sekolah? So dalam huraian oleh Bennett dan Licom ni, lepas tu walaupun buku ni ditulis pada tahun 90-an, ada edisi-edisi yang terbaru. The nature of education. Dia kata orang ramai atau pakar kurikulum atau daripada mazhab-mazhab yang berbeza yang ada dalam pendidikan have different schools of thought. Model yang pertama, orang yang menyahut model ini, yang percaya dalam model ini, modelnya adalah social meliorist model. Mereka yang percaya dalam model ini anggap sekolah adalah tempat di mana ia harus betulkan akhlak murid atau gejala sosial yang berlaku di luar mesti dibetulkan di sekolah. Dan sudah pastinya kita tahu kalau di luar sana dahulu kalau banyak penagih dadah, kita diminta tubuhkan kelab anti dadah. Kalau di luar berlaku banyak accidents, right? Dan di sekolah kita adakan berbagai kempen keselamatan jalan raya. So mereka yang percaya dalam model social meliorist ini anggap bahawa sekolah sepatutnya tempat di mana kita betulkan gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dan ini jelas kelihatan selalu keluar dalam surat khabar, kenapa sekolah tak buat begini, kenapa sekolah tak buat begini. Because people see schools untuk satu daripada tujuannya untuk membetulkan gejala sosial. Yang kedua, ialah mereka yang percaya dalam model social efficiency. Bagi mereka anggap sekolah adalah tempat yang harus memastikan bila murid-murid datang ke situ, mereka pelajari kemahiran vocational dan bila tamat itu, atau kemahiran-kemahiran lain, bukan saja vocational, tapi bila tamat pengajian, mereka boleh dapat kerja. Jadi pengajian atau pendidikan adalah untuk dapat kerja. Model yang ketiga ialah model humanistik. Mereka yang percaya dalam model ini, mereka anggap sekolah
adalah sebuah tempat yang sepatutnya sentiasa menegakkan nilai masyarakat, nilai yang harus ada dalam warga negara kita. So, dan bila mereka tak lihat nilai-nilai tersebut, mereka anggap ada sesuatu yang tak kena dengan sistem pendidikan kita. Bila pelajar-pelajar kita tidak mempamerkan nilai-nilai yang mereka anggap, mereka yang daripada mazhab atau model humanistik ini, bila mereka tak nampak nilai-nilai itu dalam kalangan murid, maka mereka anggap sesuatu yang tidak kena dengan kurikulum atau sistem pendidikan kita. Yang keempat, model yang keempat, mereka yang percaya dalam model ini, iaitu developmentalist model, they believe, mereka percaya setiap murid ni ada potensi. Maka sistem pendidikan atau khususnya sekolah harus menggilap potensi yang ada pada murid pada tahap yang paling optimal. Dan pihak sekolah dapat mengenal pasti bakat-bakat dan kelebihan yang ada pada murid dan mengasah bakat mereka. So tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pandangan daripada pelbagai orang yang boleh kita kategorikan dalam 4 model ini. Kalau mereka nak lihat perkara dibetulkan dalam masyarakat, mereka percaya dalam model social Milleris. That schools must rectify social ill, gejala sosial. Yang social efficiency, pastikan bila tamat pengajian, murid atau pelajar boleh dapat kerja. Yang humanistic model, mereka sentiasa mengutamakan nilai. Yang developmentalist model, mereka mengutamakan potensi dan bakat yang ada pada murid, yang perlu diasah secara optimal. So dalam apa jua kita buat, ada beberapa soalan yang akan timbul. Dan kita boleh jawab, kita ada jawapan-jawapan kita sendiri. Whom do we teach? And whom do we reach? Kita mengajar murid, tapi impaknya ke mana? What do we teach? Ilmu yang kita sampaikan, adakah hanya ilmu akademik? Atau kita juga membina sasiah murid? What are we teaching? Dan berapa penting atau berapa membawa makna, what do we teach tu? Apa makna? Sejauh mana makna apa yang kita mengajar itu membawa kesan yang kita hasratkan. Then next one is, if we know what do we teach, how do we teach? Dalam slide yang terakhir nanti, saya akan jawab juga bulat yang ketiga ni, how do we teach? Kerana kita tahu, tuan-tuan dan puan-puan semua selalu dah dengar sekarang terminologi atau istilah differentiated learning dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak praktikkan differentiated learning itu? And soalan yang berikutnya, tuan-tuan dan puan-puan ada jawapan-jawapan tersendiri. Who learns and with what lasting results? Kita mengajar suatu, kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan hari ini boleh fikirkan bersama, ada pesanan yang disampaikan pada kita oleh guru kita semasa kita di sekolah rendah. Dan sampai hari ini kita masih lagi ingat. Those are lasting results. With what lasting results? Kita semua ada ingatan-ingatan kita daripada zaman persekolahan kita, masa kita belajar, dan juga yang pembelajaran di luar bilik darjah. Dan daripada sistem pendidikan, kita selalu ada banyak soalan. What questions remain? Soalan yang kita tanya, kenapa ia tidak berlaku begini? Kenapa perkara ini berlaku? Kenapa murid ini menghadapi masalah ini? Kenapa guru menghadapi? So we have a lot of questions when we talk about education. And these questions remain, kadang-kala ada jawapan, kadang-kala kita sudah pun bersara tetapi soalan kita tidak terjawab. Saya kata tadi bahawa mungkin saya akan jawab bulat yang ketiga tadi,
If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Kalau kanak-kanak tu tak belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita mengajar cara dia belajar. Different children and in different areas learn differently. So tuan-tuan dan puan-puan, ada banyak buku yang ditulis tentang the way schools work, the philosophy of learning dan sebagainya. Dan saya nak akhiri dengan ungkapan yang saya selalu bacakan, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Maksudnya apa? Kalau kita nak menguatkan otot, kita pergi ke gym. Kita nak menguatkan minda kita. Kita nak kelebihan pemikiran kita supaya kita boleh adakan deep thinking kita tu, then kita cari ilmu tak semestinya dari buku, tapi juga daripada internet, daripada makalah, daripada majalah, daripada jurnal, dan apa juga sumber juga daripada perbualan kita dengan rakan-rakan. So tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya pada hari Khamis ini. Terima kasih. Saya serahkan balik kepada Encik Jerry. Thank you very much, Dato'. Sungguh bermakna dan betul-betul saya percaya dia memberi inspirasi kepada semua para pendidik. Semoga kita akan terus mengurak langkah mencari ilmu dan menjadi pendidik yang lebih berwawasan. Thank you, Doktor. You're welcome. Dato'. Alright, so let's start this. Marilah kita mula pada petang ini. Sekali lagi selamat petang dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Amin Senin, iaitu pengasas CDL, yang berbahagia Datuk Mahendra Singh, penceramah jemputan mingguan kita, Dr. Puan Elsie Giluk, penyelaras Cikgu Mita Tabang, CDL, Sabah Chapter, pengetua, guru besar, para pendidik, guru-guru seluruh Sabah khasnya, dan yang sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Selamat bertemu lagi dalam satu lagi sesi Cikgu Mita Tabang yang membawa makna Cikgu Bantu Cikgu. Mita Tabang ini adalah salah satu perkataan dari bahasa suku kaum etnik Sabah, ya. Dan ini merupakan satu sesi perkongsian ilmu yang dijalankan secara bersiri menerusi siri hands-on online session. Tuan-tuan dan puan-puan dan para pendidik sekalian, objektif CDL hands-on adalah satu, berkongsi ilmu dan kemahiran, membangunkan kompetensi guru, 3, meningkatkan keupayaan guru, dan 4, membina jalinan dan jaringan yang berterusan. Bagi mereka yang ingin turut serta atau ingin terus serta dengan siri ini, peserta perlu mendaftar sebagai ahli, pelanggan ataupun ahli CDL, dan pendaftaran adalah percuma. Hanya tuju pada www.connectingthedots.my. Peserta akan mendapat jemputan melalui email yang disertakan waktu pendaftaran, dan perkongsian biasanya akan dilakukan pada setiap hari Khamis selama 1 jam 30 minit dari jam 3 hingga 4:30 petang. Perkongsian adalah secara hands-on dan e-sijil tuan-tuan dan puan-puan akan disediakan menerusi pautan yang akan diberi pada akhir sesi ini. Seterusnya, saya dengan berbesar hati ingin mengambil kesempatan untuk memperkenalkan cikgu yang akan berkongsi pada hari ini. Beliau bernama Cikgu Erwin Martini alias Irwan bin Hamzah, berumur 41 tahun, yang merupakan keluaran ataupun hasil daripada Universiti Tun Abdul Razak, memegang sarjana ijazah sarjana muda dalam pengurusan kualiti. Beliau telah meneruskan pengajian beliau ke Institut Perguruan Tunku Abdul Razak di Kota Semerahan, Sarawak dalam pengajian sosial. Antara beliau kini bertugas di SK Tampulan sebagai seorang guru penyelaras bistari, dan
seorang penyulas bestari dan sangat aktif dalam pembikinan filem pendek di peringkat sekolah, daerah, negeri dan antarabangsa. Saya sebenarnya sangat teruja apabila menyebut nama beliau hingga saya tersasul tadi sebab saya nampak kejayaan-kejayaan beliau ini banyak. Antara kejayaan yang saya nampak sangat menyerlah di awalnya ini adalah tontonan 22 juta di YouTube channel beliau. Tontonan filem pendek beliau ini. Dia merupakan ini perkara yang sangat luar biasa bagi saya rasa sangat-sangat teruja. Dan selepas itu baru-baru ini beliau juga telah menjadi naib Johan pada mulanya dan kemudian telah menjadi Johan pada pertandingan Sabah Fast Screen. Dia seorang yang sangat luar biasa. Jadi tanpa membuang masa saya ingin menjemput Cikgu Aroyd untuk membuat perkongsian. Oh, dan saya difahamkan Cikgu Aroyd memberi kebenaran untuk bertanya ketika perkongsian beliau. Cikgu Aroyd, teruskan. Terima kasih Tuan Jerry. Boleh dengar suara saya? Boleh Tuan, boleh. Boleh Tuan. Okey, sekejap saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Tuan Moderator, Tuan Jerry. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada pihak CDL, pihak PPDKK Unit Tibet kerana menjemput kami SK Tampulan untuk berkongsi satu ilmu pengalaman khususnya dalam pembikinan filem pendek maupun video kreatif. Dan hari ini juga kita akan berbengkel. Jadi agak menarik bengkel kita pada petang ini. Baik. Ini tadi biodata saya. Cuma sebagai tambahan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru, saya juga merupakan PT negeri untuk filem pendek, Negeri Sabah untuk sekolah rendah dan sekolah menengah. Baik, untuk objektif perkongsian kita pada petang ini, kita akan bahagikan kepada dua segmen. Segmen yang pertama saya akan bagi pengenalan dalam tempoh 30 minit. Kemudian segmen yang kedua kita berbengkel. Kita akan menggunakan software Wondershare Filmora untuk menghasilkan satu video pendek. Mohon juga Tuan Jerry ingatkan saya, takut saya masa tu terbabas. Sini kalau kita celoteh ni kadang-kadang terlebih masa. Jadi ingatkan saya kalau segmen satu tu lebih daripada 30 minit. Dan kalau ada tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru, kalau ada sebarang pertanyaan on the spot boleh tanya. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Sebab saya nampak ni petang-petang semua muka-muka stres ni, tegang-tegang. Jangan stres-stres, jangan tegang-tegang, kita santai. Walaupun santai tapi sampai. Objektif tu sampai. Boleh Baik. Sebagai pengenalan untuk makluman rakan-rakan guru, kita di SK Tampulan ini telah wujudkan satu projek yang kita namakan sebagai projek filem dalam pendidikan. Apa itu projek filem dalam pendidikan? Ia merupakan satu model bagi aktiviti pengajaran dan pemudacaraan. Kita menggunakan filem dan video pendek itu sebagai bahan rangsangan, ibarat bahan bantu mengajar BBM. Sebab apa? Sebab generasi sekarang ni dia generasi tidak sama macam kita, dia generasi visual. Mereka tahu TikTok, mereka tahu Facebook, media sosial lain, dan itu semua menggunakan video untuk expose mereka punya bakat dan kreativiti. Jadi kita ambil peluang di situ. Dan dalam masa yang sama kita juga cuba untuk membantulah rakan-rakan industri kreatif tanah air itu di peringkat pendidikan. Tercetusnya idea kenapa kita hasilkan filem pendek ni ataupun kita menggunakan video pendek ini, sebab kita mahu jadikan SK Tampulan tu ada dia punya kebitaraan. Setiap sekolah ada kebitaraan. Macam sekolah bandar dia top dengan sukan. Macam kami kalau di sekolah luar bandar kita kena cari satu kebitaraan yang boleh mengangkat status sekolah tu. Jadi kita menggunakan filem sebagai satu orang kata signature lah. Sekarang ni kalau SK Tampulan, sebut saja SK Tampulan filem pendek, sebut saja filem pendek SK Tampulan. Ini sebenarnya bukan saja bantu untuk promote sekolah, tetapi sebenarnya apa yang penting ialah input yang kita berikan kepada murid itu sendiri. Pengenalan. Okey.
Secara amnya ada 6 aktiviti dalam projek filem dalam pendidikannya, cikgu. Yang pertama sekali kita ada aktiviti menonton. Okey, aktiviti menonton ni cikgu, selalunya kita buat tayangan filem pendek. Bukan tayangan yang 1 jam 2 jam cikgu, durasi. Kalau kita cakap filem pendek ataupun video pendek, durasi filmnya adalah di antara 10 minit ke bawah. Biasanya PDP kita memakan masa 1 jam. Jadi ada masa untuk kita beri galakan mereka untuk membuat tontonan. Aktiviti yang kedua biasanya kita ada buat ulasan. Kita berikan ulasan, dan ulasan itu, lembaran kerja itu memang kita sudah sediakan. Kita ada modul dan kita akan tunjukkan nanti. Aktiviti yang ketiga, murid akan membentangkan apa yang mereka faham tentang video, apa yang mereka faham tentang filem pendek tersebut. Jadi ini sebenarnya membantu mereka dalam aspek komunikasi. Selalunya kalau saya pilih murid yang malu-malu, takut-takut dan yang banyak cakap. Murid-murid inilah yang kita perlu bantu kan, yang perlu diketengahkan. Seterusnya aktiviti penilaian. Ya, sebab kita kalau PBD kita mahu tahu diorang berada di tahap mana, tahap 1 ke, tahap 6 ke. Kita tidak mahu sekadar mereka mencapai TP1, tetapi sekurang-kurangnya paling maksimum pun 6 lah, 6 ataupun 5 kan. Dan aktiviti yang seterusnya kita selalu lakukan shooting. Okey, shooting ni cikgu, mungkin cikgu terfikir shooting mana ada masa kan. Okey, shooting ni cikgu kita bekalkan murid smartphone. Murid sekarang ni sangat pintar cikgu, sangat pandai guna smartphone. Rakaman itu tidaklah sebagus kualiti. Yang penting mereka ada satu jalan cerita, mereka akan present jelas. Ada banyak software yang membantu mereka untuk melakukan penggambaran cikgu. Selalunya kalau smartphone ni yang saya biasa guna adalah UCAD atau KineMaster. Itu software-software yang user friendly, yang senang murid guna. Dan yang paling penting ialah aktiviti editing. Aktiviti editing yang dilakukan oleh murid. Kalau kita tengok dalam gambar tu, seorang murid menggunakan aplikasi UCAD untuk edit video yang mereka telah hasilkan. Macam saya terlalu cepat ni. Okey saya risau, saya shock sendiri. Jadi kalau cikgu-cikgu ada pertanyaan, jangan malu-malu, tanya. Ya. Okey. Salah satu komponen dalam projek filem dalam pendidikan ni, kita expose murid untuk membuat storyboard. Kenapa storyboard? Sangat ada sebab kenapa kita suruh murid untuk membuat storyboard. So, ini sangat penting cikgu untuk bila kita terlibat dalam filem pendek ataupun video kreatif. Mungkin saya boleh play video ni, tengok Pertama, saya mengisahkan dua beradik yang baru bergaduh dan telah berbaik semula. Seperti saya dan adik saya Genevieve. Peribahasa dalam lakaran saya adalah air dicincang tidak akan putus. Ini contoh video macam mana buat murid buat storyboard. Ini masa PKP, masa tu kita tidak boleh keluar rumah. Jadi kita bagi tugasan kepada murid-murid untuk buat storyboard yang dibantu dengan ibu bapa mereka. Okey, kita pergi ke video yang seterusnya. Okey, video yang seterusnya ni, kedua ni ialah aktiviti review. Kita review filem. Kita review filem. Pada pendapat saya, cerita Alice ini sangat menakutkan, menyeronokkan, dan sangat menghiburkan. Pengajaran yang saya perolehi dari cerita Alice ini adalah kita tidak boleh cemburu kepada sesama sendiri.
Ini lembaran kerja ya cikgu, lembaran kerja yang kita berikan. Okay, ini contoh-contoh cikgu lembaran kerja yang kita berikan. Maksudnya cikgu, aktiviti ini bukan sekadar untuk kita mempertontonkan sesuatu video, filem, tapi kita bantu juga murid-murid dari segi bahan bantu mengajar agar kefahaman mereka itu lebih jelas, khususnya teknik-teknik bagaimana untuk menghasilkan filem yang bagus, bagaimana untuk menghasilkan video kreatif yang bagus. Ini antara contoh lembaran kerja yang saya berikan, yang insyaAllah kalau dikumpul-kumpul bolehlah menjadi satu modul lah. Ini contoh cut activity ya. Ini kalau cartoon minion ni ada soalan-soalan yang kita berikan kepada murid. Contohlah, sebelum menonton apa yang kita soal kepada murid, minion bercakap menggunakan bahasa mereka sendiri, minionis. Nyatakan filem lain yang seperti ini atau mungkin tidak bercakap sama sekali. Bagaimana kita memahami mereka? Ini contoh-contoh, boleh saya katakan soalan aras tinggi juga ni kan. Sebab kalau kita tengok filem minion tu, dia tidak ada satu bahasa yang khusus, dia bahasa mereka sendiri kan. Okey, ini adalah fasa-fasa yang kami lalui sepanjang sejak bermula pada tahun 2015. Projek ini kita mula pada tahun 2015 cikgu. Ya, pada ketika itu kita fokus kepada penghasilan filem dan video pendek dan juga video kreatif. Pada tahun 2021 iaitu fasa kedua, kita membina mini studio. Kita sebenarnya SK Tampulan ni ruang dia terhad cikgu. Cuma mini studio ni kami menumpang kelas pendidikan agama Islam. Walau bagaimanapun apa yang penting benda tu sudah ada dan boleh membantu murid-murid dan juga guru-guru untuk menghasilkan video. Fasa 3 2022 saya telah membentangkan satu kajian tindakan dan juga amalan terbaik sebab kita nak tahu sejauh mana projek ini boleh memberi manfaat kepada rakan-rakan guru, boleh memberi manfaat kepada anak-anak murid kita. Sebagai evidence lah kan, sebab kadang-kadang kita buat projek ni kita rasa macam shock sendiri kan, tapi tidak memberi impak yang bagus kepada guru-guru maupun murid-murid. Jadi sekurang-kurangnya bila kita membuat satu research yang seperti ini, kita boleh orang kata sebagai kita punya kayu ukur lah. Kayu ukur untuk menentukan sama ada projek ini berimpak tinggi ataupun sebaliknya. Dan insyaAllah pada tahun hadapan, kalau diizinkan ada rezeki, ada orang tajaan, kita akan membina satu panggung wayang mini. Pada tahun ini pun kita berusaha untuk mengumpul dana. InsyaAllah kalau siap sepenuhnya dijangkakan pada tahun 2023. Dan seperti biasa, seperti yang Tuan Jerry katakan, SK Tampulan ini sangat aktif dalam pembikinan filem pendek. Biasanya kita tidak terikut kepada peringkat daerah sahaja. Banyak juga anugerah-anugerah dan kecemerlangan di peringkat antara bangsa. Okey, ini antara beberapa contoh kejayaan lah cikgu. 4 tahun yang sebelum ini lah cikgu, ada banyak sebenarnya kejayaan, cuma ini yang saya highlight lah. Pada tahun 2015 kami telah menjadi Johana Sabah Screen Fest 2020, kenangan yang paling manis cikgu, sebab kita walaupun tidak menang tetapi tersenarai finalis satu festival filem di Korea yang sangat berprestij. Itu satu penghormatan lah kepada SK Tampulan dan juga Malaysia secara amnya. Bukan mudah nak tembus festival filem seperti di Korea ini, kerana kita kena berentap dengan beratus-ratus filem daripada bukan sekolah cikgu, dia tetapi open kategori, termasuk golongan-golongan profesional, amatur dan sebagainya. Pada tahun 2021 kita menang Johan di peringkat kebangsaan video kreatif celik kewangan, dan alhamdulillah kita telah mendapat satu perkabaran yang gembira. Pada tahun ini kita mewakili Malaysia untuk satu festival filem di Afrika Selatan. Kita layak ke final. Kita berentap dengan negara-negara seperti Belgium,
negara seperti US, Germany, Spain. Okay. Jadi ini satu motivasi lah, bukan sahaja kepada guru tetapi murid-murid secara amnya. Okay. Ini kajian tindakan, kajian pendidikan yang saya jalankan dengan tajuk meningkatkan penguasaan topik kaedah penyelidikan sejarah menggunakan video pendek dalam kalangan murid tahun 4. Ini sewaktu persidangan Together Transforming Education, saya membentangkan juga amalan terbaik projek filem dalam pendidikan dan alhamdulillah pada ketika itu kita di SK Tampulan telah mendapat ingat perak untuk pembentangan ini. Okey, mungkin cikgu tertanya-tanya, okey, apa sebenarnya manfaat kepentingan editing video ni? Adakah saja-sajakah bila ikut pertandingan lepas tu tidak buat apa-apa, tunggu lagi pada tahun depan? Itu sebenarnya cikgu dilema yang kita hadapi. Kebanyakannya sekolah cikgu, okay, mereka ikut pertandingan filem pendek atau video kreatif atas dasar mau ikut pertandingan sahaja. Tetapi selepas pertandingan terus tidak tahu membuat apa. Itu sebab kita di SK Tampulan tu kita ada satu continuous improvement, kita ada kesinambungan. Kita bukan sekadar untuk menghasilkan filem pendek untuk dihantar ke mana-mana festival, tetapi kita nak integrasikan dalam PDPC maupun PDPR supaya ilmu editing itu dapat digunakan dari masa ke semasa. Berbalik kepada soalan tadi, kenapa video penting? Sebab kandungan video menjadikan kanak-kanak berhubung lebih pantas. Video pendidikan yang berkesan meningkatkan proses ingatan dengan ketara dengan memudahkan pemikiran dalam cara bertanya soalan. Kenapa bertanya soalan, cikgu? Sebab bila kita beri tontonan kepada murid, murid-murid akan bertanya banyak soalan. Cikgu, kenapa watak dia begini? Cikgu, kenapa dia menangis? Cikgu, kenapa hero dia mati? Sebagai contoh. Jadi nampak macam soalan yang remeh, tetapi sebenarnya dia membantu dalam proses menghasilkan satu pemikiran aras tinggi, cikgu. Kebaikan untuk murid pula adalah untuk mencipta dan mengedit video ialah cara yang baik untuk membangunkan kemahiran literasi digital murid. ICT, pengetahuan dan kompetensi dalam pembangunan video sangat bernilai dalam kehidupan seharian dan masa depan akademik. Ini sudah terbukti, cikgu. Dulu kalau kita tanya, apa cita-cita kamu? Saya mau jadi doktor, cikgu. Saya mau jadi askar, cikgu. Mau jadi lawyer, cikgu. Sekarang apa murid jawab? Saya mau jadi YouTuber, cikgu. Jadi bila dia sebut YouTuber, tidak lari, cikgu-cikgu. Semuanya berkisarkan kepada video. Cuma kita perlu guide, beri mereka satu panduan bagaimana menghasilkan video itu selain membantu mereka dalam kemahiran pendidikan. Dalam masa yang sama, mereka boleh mencipta keuntungan. Faham cikgu maksud saya? Macam YouTuber tu dibayar. Jadi apa salah kalau kita guide murid-murid kita itu, tak kisahlah di platform TikTok kah, Facebook kah, YouTube kah, tetapi ianya memberi satu manfaat kepada anak murid kita. Setakat ni okey kah? Tuan Jerry, saya risau ni. Saya macam seolah-olah saya bercakap seorang-seorang. Cikgu-cikgu okey? Ya. Okey ya. Kita punya guru-guru pun sedang mendengar dengan sedang mendengar. Alhamdulillah. Saya risau kalau petang-petang ni kita rasa mengantukkan long line. Ya. Okey. Ini contoh kalau cikgu nampak ni ini green screen lah. Kita punya mini studio bagaimana murid tu menggunakan secara maksimal mini studio yang kita telah gunakan. Okey. Okey, habis untuk pengenalan. Inilah saat-saat yang kita nantikan. Kita pergi ke segmen yang kedua. Okay, sebelum kita berbengkel, cikgu, ada satu benda yang sangat penting apabila kita mahu menghasilkan filem pendek ataupun video kreatif. Okay, apa dia, cikgu? Kalau cikgu nampak paparan, inilah yang kita katakan sebagai storyboard ataupun papan cerita. Okay. Kenapa storyboard ni sangat penting, cikgu? Sebab, kalau dalam bahasa filem ni, sebelum kita syuting kita sudah ada satu panduan, ataupun orang kata kita punya buku rujukan. Apa yang mau kita membuat di set pada ketika itu. Kalau kita tidak ada storyboard, kita terkapai-kapai. Hari ini kita mau shoot apa ya? Apa ceritanya? Siapa karakter dia? Apa barang yang kita mengguna? Jadi itu sebab storyboard ni sangat penting supaya bila kita syuting, idea kita tu lancar sahaja.
Jadi saya telah menghasilkan 4 scene di sini cikgu. Cikgu perhatikan. Scene yang pertama tu, dalam storyboard tu sebenarnya storyboard ni ada banyak template. Ini saya ambil template yang paling ringkas lah cikgu. Dalam storyboard tu kita letakkan bunyi, komponen bunyi, item kamera, prop ataupun karakter. Kalau di gambar yang pertama tu kita nampak ada satu karakter. Saya suka nama karakter Baragang. Saya suka nama watak ni Baragang. Kalau mana-mana saya punya short film mesti ada watak Baragang. Itu saya punya signature. Trademark lah untuk sekolah kita, kami di SK Tampulan. Okey. Kalau tengok gambar yang pertama tu, okey, dia nampak karakter dia tu di hadapan dia tu macam rumah ataupun kilang. Okay, jadi kita sudah tahu bahawa karakter itu kawasan yang kita nak shooting itu nanti adalah di kawasan kilang ataupun perumahan. Tetapi dengan untuk lebih detail lagi cikgu, kita letakkan item bunyi. Bunyi yang macam mana kita mau? Okey, selalunya kalau kawasan kilang ni atau kilang ni dia bunyi-bunyi industri. Okay, ada bunyi-bunyi mesin. Jadi kita kena standby bunyi-bunyi itu. Kita kena sediakan dia punya sound seperti itu. Kalau di kawasan perumahan pula, mungkin ada bunyi suara-suara kanak-kanak sedang bermain berhampiran dengan taman. Kita kena sediakan bunyi-bunyi tersebut. Kamera maksudnya ialah angle kamera itu berada di mana. Ini agak rumit sikit cikgu. Sebab kalau orang biasa buat filem, dia akan tahu terma-terma establishing shot, wide shot, long shot, medium shot. Maksudnya kamera itu bila kita shoot berada di mana? Nak secara jauh kah? Dekat kah? Sedang-sedang kah? Itu kita kena fahami juga cikgu. Prop, untuk gambar yang pertama tu tidak ada. Karakter tu nama dalam pelakon tu lah, nama yang saya letakkan Baragang. Jadi itu adalah contoh storyboard. Jadi dalam bengkel nanti saya akan tunjukkan sama juga cikgu, storyboard yang saya buat ini sama juga nanti dalam tutorial yang saya akan berikan. Jadi seterusnya. Cikgu ada pertanyaan mengenai storyboard? Kalau cikgu tidak pertanyaan, maksudnya cikgu fahamlah apa yang saya bentang-bentang ni. Ataupun mungkin cikgu advance kan? Mungkin cikgu ada satu kemahiran yang mungkin cikgu sudah tahu kan? Kalau cikgu sudah tahu mungkin kita refresh lah balik. Mungkin ada rakan-rakan guru yang baru orang kata berjinak-jinak dalam editing video ni, dalam short film dan juga video kreatif. Jadi cikgu saya anggap tu okey lah tu. Belum ada lagi tuan. Belum ada. Untuk bengkel kita akan fokus kepada 5 kemahiran. Sebenarnya cikgu kemahiran editing video tu banyak cikgu, tetapi kerana kekangan masa tu tidak apa. Kita akan bantu untuk 5 kemahiran sahaja. Pertama, kemahiran bagaimana kita nak masukkan video. Yang kedua, bagaimana untuk memasukkan audio. Yang ketiga, bagaimana kita nak meletakkan title ataupun teks ataupun subtitle. Kalau dalam bahasa Melayu subtitle apa? Sarikata. Kemudian kemahiran keempat masukkan transition dan juga masukkan dia punya efek dalam video kita. Jadi itu 5 kemahiran yang kita akan fokus pada hari ini. Baik. Tuan, minta maaf tuan. Ada satu soalan di sini, dia bertanya jika ada apps untuk storyboard ini ataupun kena lakar sendiri di kertas A4 sahaja. Boleh. Storyboard tu cikgu boleh guna kertas biasa, tidak kisah. Sebab storyboard ni tujuan dia adalah untuk kita tidak terbabas bila kita shooting ni. Kita tahu apa idea kita, apa scene yang kita mau shoot. Storyboard tu tidak semestinya kita lakar macam seorang kartunis yang hebat, nampak. Tidak, orang-orang gini pun boleh cikgu, tidak masalah. Maksudnya bila kita tulis storyboard tu, idea dalam kepala tu kita sudah tahu, angle ni di sini. Karakter tu berada di sini. Dia punya background tu dia begini. Itu idea utama dia. Cikgu jangan risau, cikgu jangan pening-pening kepala. Kita bukan mau menilai storyboard cikgu cantik atau tidak. Sebab tujuan utama dia ialah untuk sebagai panduan supaya cikgu tahu bila cikgu pergi ke set, cikgu tahu apa yang cikgu membuat. Itu yang sangat penting. Menjawab ke jawapan tadi tu Tuan Jerry? Rasanya dia faham lah ni tuan. Faham tu kan? Ya tuan. Kalau mau yang lagi advance boleh di dalam Canva tu cikgu type sejak storyboard dia sudah ada template. Boleh guna, tidak ada masalah. Ikut kesesuaian cikgu lah. Kalau cikgu malas mau guna PC, ambil kertas A4 biasa, lukis, lakar. Sebab itu idea cikgu. Ya? Okey tuan. Jadi kita habis sudah segmen yang pertama ni. Saya akan beralih untuk segmen yang kedua. Boleh ya? Baik.
Cikgu nampak paparan ni? Okey. Saya ada versi yang penuh cikgu, tetapi versi itu Filmora tu yang lama. Jadi saya ambil keputusan untuk saya install yang baru, tapi ini trial punya cikgu. Ada scene, ada efek yang cikgu tidak dapat guna. Cikgu kena beli, kena langgan. Okey. Itu sebab dalam surat jemputan tu kita nyatakan supaya cikgu standby untuk download ini Filmora untuk kita berbengkel. Kalau cikgu tidak mau guna PC pun boleh cikgu, di Play Store ada. Kalau cikgu download sekarang di Play Store tu dia tidak dapat buat green screen sebab kena berbayar. Cikgu kena langgan dahulu baru dapat feature-feature dia semua. Sama juga dengan yang ini cikgu, tapi tidak apa. Yang paling penting cikgu nampak 5 kemahiran yang kita akan ajar nanti. Saya mau respon daripada rakan-rakan guru sebelum kita mula. Ada berapa orang guru yang sekarang ni tengah buka dia punya Filmora? Ada tak? Kalau malu-malu mau cakap, type-lah di sana di bahagian message. Saya gunakan versi Filmora website yang sama cikgu. Sama apa yang cikgu install samalah dalam paparan ini. Ada beberapa orang sudah download. Ada beberapa, alhamdulillah. So kalau sudah sedia, okey, baik. Pertama sekali cikgu, untuk yang baru berjinak-jinak video ni cikgu, mungkin cikgu pening kepala kata, alamak, banyak sangat mau tengok mau tengok ni, banyak sangat mau mau sentuh banyak dia punya fitur-fitur. Okey cikgu, jangan risau cikgu. Okey, kita cuma fokus kepada benda-benda yang penting saja cikgu. Okey, di atas tu cikgu nampak ada media, audio, titles, transition, effect. Okey. 5 perkara ni lah, komponen ni lah yang akan kita berbengkel, kita akan fokus. Benda-benda yang lain tu cikgu kasih ignore saja. Jangan pening-pening sergut-sergut kepala cikgu. Fokus kepada yang 5. Okey. Apabila cikgu sudah buka ke Filmora ni, ke paparan seperti ini, okey. Kemahiran pertama, macam mana kita mau kasih masuk itu video. Baik, cikgu nampak ni yang macam ada anak panah ke bawah, cikgu tekan saja. Kan? Okey. Lepas tu pilih folder yang cikgu mahu ataupun media lah, video ke audio yang cikgu mahu letakkan dalam folder Filmora tu. Okey. Okay. Untuk menjimatkan masa, cikgu Ctrl A dalam folder cikgu tu. Ctrl A, tekan Ctrl tu lama-lama, lepas tu tarik dia cikgu. Lepas. Nampak? Nampak? Jadi di situ ada sudah semua video-video yang kita mau letakkan nanti. Berbanding kalau cikgu ada juga boleh juga cikgu mau satu-satu letak video, tapi orang kata kita mau menjimatkan masa kan, jadi shortcut tadi itu seperti yang tadi itulah. Okey. Video yang kita nak hasilkan berpandukan storyboard tadi cikgu yang saya tunjukkan. Okey. Untuk video yang pertama, okey, untuk video pertama saya ada tunjukkan ambil video tu, cikgu. Okey, klik video yang pertama tadi, drag saja cikgu. Inilah Filmora, sangat senang, dia drag and drop. Okey, masukkan di bawah. Di bahagian bawah ni, nampak. Okey, nampak di bahagian bawah, kita play, cuba play. Okey. Nampak karakter si beragam tu dia berjalan. Okey. 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 Sesudah video tu sudah masuk, kita nak letakkan, biasanya kalau filem kita mesti ada dia punya tajuk cikgu. Okey, untuk tajuk cikgu klik titles di atas tu. Okey, ada banyak template cikgu. Cikgu pilihlah mana yang cikgu suka. Ada banyak template kalau di sini. Kalau yang ada diamond tu cikgu kena beli. Kita ambil yang basic sajalah cikgu. Contohnya saya ambil yang basic sajalah. Yang free ya. Okey. Kalau yang free, mana yang bagus? WordPad, okey.
Trending. Ada yang mau cinematic pun boleh juga. Cikgu, oke. Boleh ikut saya cikgu? Cikgu-cikgu yang ada ni, boleh ya? Oke. Contohnya saya ambil yang ini. Teks ni, art title file ni. Okey, kita cuma drag and drop saja cikgu, masukkan. Okey. Okey, dah nampak kan cikgu? Ada teks dari situ. Okey. Kita double klik yang bahagian title tadi di bawah. Akan keluar satu paparan cikgu. Contohlah, saya nak namakan filem pendek ni UFO. Sebabnya berkaitan dengan UFO. Okey, tulis saja UFO. Okey, kalau nak cikgu nak tukar dia punya saiz, di atas tu ada saiz. Cikgu boleh letakkan contohnya saya ambil 150 dia punya saiz, besar sikitlah. Ataupun cikgu tidak suka dia punya color font tu. Tidak apa cikgu, cikgu pergi ke text color, cikgu kliklah mana yang cikgu suka. Contohnya warna merah. Saya pilih warna merah. Lepas tu tekan OK. Okey, cuba kita tengok. Tengok. Okey. Dia menghalang bagi dia punya karakter kan? Okey, kita letak sini di atas sikit. Okey. Okey, coba kita play. Okey. Okey. Tapi title dia kita nak bagi dia ruang masa sebelum dia muncul. Untuk buat gitu cikgu pergi yang bagian title tadi, tarik dia sikit. Lebih kurang begini. Okey, kita tengok, kita tengok. Baru dia muncul. Title UFO tadi. Okey. Okey, kalau kita tengok karakter ni cikgu, okay, dia lambat dia berjalan kan? Kita mau dia terus berjalan. Bila play video, dia terus berjalan. Okey, macam mana kita buat? Okey. Cikgu tarik. Okey. Okey, cikgu nampak tu yang logo gunting, cikgu klik. Kita cut video yang kita tidak mau. Kita cut ya. Okey, bila kita cut, kita buang. Kita tarik video yang tadi. Okey. Sebab play. Nampak dia sudah berjalan. Okey. Boleh cikgu? Setakat ni okey? Video yang pertama okey? Okey, nampak Okey. Seterusnya kita masuk ke video yang kedua. Okey, kita tarik video yang kedua tadi. Kita masuk. Okey. Apa yang berlaku pada video kedua? Kita tengok. Okay. Dia lambat masuk. Okay. Okay. Kita cut mana scene yang kita tidak mau. Kalau ini terlalu panjang kan lambat karakter masuk. Okey. Agak-agaknya kita cut di sinilah. Okey. Okay. Ada cara, cikgu boleh right click tekan speed pun boleh. Lepas tu cikgu delete. Dia begini. Okay. Okay. Tetapi cikgu, apabila kita nak tukar scene cikgu daripada video yang pertama pergi video yang kedua, nampak macam terkejut kan cikgu? Macam tergantung, Pak. Itu sebab kita perlu masukkan kemahiran yang seterusnya, iaitu transition. Di atas tu ada transition. You klik. Biasanya untuk transition ni saya guna fade saja. Paling senang fade. Ada banyak template Kalau cikgu nampak di Filmora tu ada banyak. Terpulanglah pada kreativiti cikgu nak guna yang mana. Tapi kalau ini saya guna fade, letakkan di tengah. Jadi dia akan jadi seperti ini. Dia hitam. Jadi maksudnya
transisi daripada video yang pertama tadi dengan video yang kedua tu nampak menariklah. Dia tidak macam terkejut tiba-tiba, kenapa masuk scene kedua? Itu fungsi dia, transition dia. Okey. Satu lagi, okey. Kalau kita mau nampak filem kita ataupun video kita menarik, tengok. Langkah ni macam kita tidak dengar kan cikgu? Audio langkah karakter ni, si Baragang ni kita tidak dengar. Okey, supaya nampak dia punya bunyi langkah tu, okey, kita ambil satu audio yang ada langkah berjalan. Okay. Ini yang saya sudah sediakan cikgu. Ada banyak di web cikgu, di Google cikgu type sejak yang free punya, cikgu boleh ambil. Okey. Nah, sudah saya simpan. Okey, footstep sound. Saya ambil footstep sound, masukkan di bawah. Okey. Kita tes. Benar kan? Okey. Kita letakkan footstep sound tadi itu di tempat karakter yang ada langkah dia berjalan. Okey, kita masukkan. Masukkan. Okey. Okey. Okey, kita play, kita dengar. Nampak. Ada. Cikgu nampak ada lebihan sound cikgu. Jangan panik cikgu, relax, tenang, jangan risau. Cikgu cut saja yang lebih tadi. Lebihan footstep tadi itu dengan sound. Cikgu klik yang tanda gunting tu. Okey, kemudian tekan yang tanda tong sampah tadi. Jadi dia buang. Okey. Okey, sudah ada 2 video. Okey. Baik. Seterusnya, saya dalam storyboard tadi tu dia nampak satu UFO kan, piring terbangan. Okey. Untuk scene yang seperti itu, kita kena guna green screen, layar hijau. Ada sudah klip layar hijau yang saya sediakan di sini. Okey. Okey, letakkan green screen sini. Ini contoh. Ini contoh, kita tengok dulu cikgu. Action. Okey. Okey, ada karakter terjerit-jerit. Dia terjerit-jerit, dia seperti nampak sesuatu. Okey. Okey. Tadi cikgu sebelum video tu bunyi, ada suara director. Action dia kata. Action. Itu kita tidak mau. Jadi kita kena buang suara tu. Seperti yang saya ajar tadi. Action. Kita buang suara-suara yang tidak perlu. Kita speed, kita buang. Okey, kita play. Tidak ada. Okey. Okay. Perlu tak ada layar hijau? Perlu cikgu untuk scene yang seterusnya. Okey. Kenapa perlu ada layar hijau? Sebab mungkin ada satu scene yang susah kita mau pergi tempat itu, contohnya di air terjun ke apakah kan, ataupun tiada budget, jadi kita menggunakan teknologi green screen itu untuk memudahkan kita. Jadi kita tidak perlu pergi ke set tersebut. Jadi dia menjimatkan masa. Okey. Seterusnya, cikgu double klik di bahagian video yang ada layar hijau tadi itu. Okey. Cikgu nampak di atas tu, cikgu klik chroma key. Okey, klik chroma key. Kenapa dia bertukar cikgu? Dia bertukar daripada hijau tadi dia ke hitam-hitaman. Okey. Cikgu pilih ke offset. Di bawah tu ada offset. Okey, cikgu tarik perlahan-lahan sampailah cikgu dapat color yang hitam pekat. Okey.
Yang bawah tu cikgu tidak payah pening-pening. Ini yang paling penting, offset. Okey, lepas tu kan okey. Okey. Kemudian kita letakkan UFO tu tadi. Kita letakkan UFO tadi. Okay, letakkan, ambil di bawah. Okay, kita letakkan. Cikgu Harold, Ya. ada rakan kita yang bernama Fafa ini, dia bertanya jika ada kod warna tertentu untuk green screen, dia cakap. Okey, green screen ni ada dua cikgu. Cikgu boleh guna biru ataupun hijau. Setahu saya dua itu sahaja. Ada kod warna letak cikgu. Yang lain setakat yang saya faham tidak ada cikgu. Ada dua sahaja. Cikgu boleh guna biru ataupun hijau. Dan saya harap ini boleh menjawab daripada rakan kita Fafa inilah. Ya. Tapi kalau ada maklumat, mungkin ada maklumat baru kan, mungkin rakan-rakan guru boleh bantu saya cikgu. Saya pun tidak juga pakar sangat cikgu. Mungkin kalau benda tu saya tidak tahu, mungkin minta bantuan kepada rakan-rakan guru. Ya. Okey, kita nampak. Kita tengok, tak play. Okay. Nampak juga. Karakter tu betul-betul melihat UFO. Tetapi ada masalah di sini cikgu. Cuba cikgu tengok betul-betul apa masalah dia dalam video kita ni. Ada ke? Mungkin sesi soal jawab sikit. Ada yang mau jawab? Tunjuk tak kena. Apa dia? Budak tu tunjuk spaceship tu tidak kena. Macam yang dia tunjuk tu tidak menepati yang itu kapal tu. Betul, salah satu cikgu. Tapi yang paling penting ni, karakter tu dia besar sangat cikgu. Si Baragam besar betul. Macam sama level dia tinggi kan? Iya. Ya, jadi apa yang kita buat? Okey, tidak apa. Cikgu jangan panik. Okey, cikgu klik video tadi tu, video si Beragang tu. Okey, nampak tu dalam kita sebelah kanan tu, cikgu tarik dia punya frame. Jadi kecil. Nampak sudah? Kalau terpulang pada cikgu, kedudukan mau di sini kah, di tengah kah, tapi kita letaklah dia di sini, sedang-sedang. Jadi dia kecil. Jadi agak logik juga lah kan, logik akan karakter dibesar daripada piring terbang pula. Sebab kita mau view yang panjang. Kita tengok. Okey. Kita buang video yang tidak perlu. Okey. Sebab kita mula dari awal. Delay sikit video saya tu, mungkin connection internet saya tidak berapa bagus. Guna saya perhatikan macam delay sikit. Okey. Okey. Jadi rasanya ini okey. Sudah. Okey. Tadi kita sudah masukkan audio, video. Okey. Sekarang cuba kita masukkan audio cikgu. Sebab filem ni kalau tidak ada music tidak seronok. Okey, cuba kita masukkan dia punya macam bunyi latar lah, apa yang saya ada sini. Okey. Bunyi latar yang mana UFO tu mengganggu si Baragang ni. Okey, kita letak di sini. Okey. Panjang kan cikgu? Kita kasih pendekkan. Kita buang. Okay, sama ada cikgu nak right click ataupun paling mudah tekan yang gunting tu, simbol gunting. Okey, buang benda yang tadi. Okey.
Tuan, Madam, Cikgu Aeroid minta maaf sebab dia berada di taman perumahan dan satu taman tu tidak ada elektrik. Ya, maaf Sudah? ya, tadi Cikgu Aeroid dia beritahu rumah dia blackout. Oh, So ya. dia tidak dapatlah bersama-sama. Ya, itu yang Cikgu Fazli tolong beritahu dengan Cikgu Eroid yang tidak masalah juga, difahami. Kita boleh mengadakan beberapa siri yang kita akan coba Cikgu Eroid. Jadi kita boleh minta pandangan daripada cikgu-cikgu yang hadir pada hari inilah. Oke, adakah cikgu-cikgu ingin satu pendedahan khas untuk bagaimana membimbing murid membuat storyboard? Macam mana? Oke, kita boleh usahakan itu. Bergantung pada cikgu punya cadangan lah. Oke, kalau cikgu sudah pakar dalam membuat storyboard, kita tidak payah lagi minta cikgu Eroid untuk berkongsi berkenaan storyboard itu. Tapi kalau cikgu ingin, kita mungkin usahakan lagi siri yang seterusnya untuk cikgu Eroid berkongsi khas tentang bagaimana dia boleh membuat muridnya tuh boleh menghasilkan storyboard yang cantik. Oke, ada Hillary, ada Alexandra sudah bagi kan? Saya ingin memberi sedikit cadangan lah jika tidak keterlaluan bagi mereka yang sudah download Filmora tadi itu dan sudah mengikuti Cikgu Aeroid sampai langkah di mana dia memasukkan audio untuk efek. Jika ada yang ingin mencuba atau ingin berkongsi, kita boleh tunjukkan sekarang lah. Jika boleh, mana-mana guru, rakan-rakan guru yang ada ikut langkah yang Cikgu Aeroid beri tadi. Atau mungkin dia sudah mula dengan video dan memberi sekurang-kurang dia dapat menulis tajuk atau title di filem masing-masing. Ada yang sudah dapat? Soalan daripada Annie Chong, dia cakap dia ya betul. Filmora ini dia free, tapi bila kita sudah rendering dia ada dia punya watermark lah. Jadi dia tidak akan kalau kita betul-betul membuat filem pendek dia akan mengganggu dan sebenarnya tidak mengganggu lah kalau digunakan semasa filem PDP. Kita gunakan dalam PDP lah. Mau tanya, boleh suruh murid yang buat video kan? Yes, menurut Cikgu Aeroid, dia menyuruh murid-murid dia untuk buat video sendiri. Termasuklah melakukan storyboard sendiri. Dia ajar macam mana murid-murid dia untuk melakukan storyboard dan dia menggalakkan murid-murid itu untuk syuting video sendiri. Kita akan bersesi yang seterusnya lah untuk Cikgu Eroid. Bagi perkongsian untuk tadi ada cikgu yang bagi feedback. Kalau boleh kita bagi dia ada slot untuk khas untuk bagaimana guru-guru boleh membimbing murid. Membimbing murid yang paling penting. Sebab membimbing murid ini bukan senang untuk membuat storyboard kan. Jadi buat skrip semua ini. Jadi mungkin itu satu yang kita boleh minta dengan Cikgu Eroid lagi. Kemudian kita akan, Cikgu boleh buat sudah yang tadi hasil daripada tunjuk ajar Cikgu Eroid, buat sedikit editing untuk video. Oke, jadi nanti untuk sesi yang seterusnya kita boleh terus tunjukkan, kan Cikgu-Cikgu? Ya, itulah yang setakat ini yang telah Cikgu Eroid. Apa sudah tuh tadi? Dia sudah ada 4. Di mana yang pertama itu dia tunjuk cara masukkan video, kedua cara memasukkan title video tersebut, ketiga cara memasukkan audio bunyi tapak kaki tersebut dan juga transition. Ya. Jadi kalau mana-mana guru yang sudah ikut tadi dan sudah buat, bolehlah kita berkongsi di sini ya. Soalan daripada Annie Chong, adakah storyboard yang dibuat oleh murid-murid bukan guru yang buat? Actually cikgu dia macam ni, Cikgu Aeroid dia menggalakkan murid-murid dia yang melakukan storyboard.
menggalakkan murid-muridnya. Tetapi saya difahamkan ada juga guru yang buat storyboard sendiri untuk pengajaran PDP. Sebab dia berkonsepkan didik hibur tu, Puan. Ya. Oke, jadi itulah yang saya niatkan tadi. Sebelum kita minta budak tuh hasilkan storyboard, cikgu kena ada kepakaran dulu kan untuk buat itu apa tuh daripada nomor 1 punya storyboard ke ke kedua plot cerita itulah. Jadi itu pun satu benda yang kita perlu dapat bimbingan lanjut daripada Cikgu Iroid. Kan cikgu setuju atau tidak nih? Macam mana? Oke. Kalau setuju bilang setuju supaya kami boleh nampak berapa banyak yang setuju. Nanti kita akan usahakan, right? Dan selepas itu sambil-sambil itu cikgu-cikgu boleh survei macam mana penggunaan kita punya Filmora tuh, ya. Dan Hillary cakap tadi dia kena tengok lagi balik kan. Jadi sudah dikongsikan oleh kami punya EJK Technical tadi. Oke, thank you kerana ada maklum balasan. Boleh tengok di dalam portal CDL, right? Dan di sanalah tuh semua recording yang akan dimuat naik ya. Kalau pergi YouTube memang tidak nampak. Jadi cikgu-cikgu kena pergi melalui portal CDL baru boleh nampak recording ya. Oke, mungkin ada satu cikgu yang berjaya tadi ya. Kita minta kongsi dia dengan apa yang telah dikongsikan oleh Cikgu Iroid. Ada seorang cikgu nih yang sempat menggunakan pengetahuan yang telah diberi oleh Cikgu Iroid untuk berkongsi. Jadi mungkin kita jemput cikgu ini untuk kongsikan dia punya paparan. Kita tengok macam mana cikgu boleh menggunakan pengetahuan yang tadi yang 4 yang telah Cikgu Iroid kongsikan tu dia sudah menghasilkan satu video pendek. Silakan Cikgu Cleo. Hello everyone. Tadi saya dah join daripada Cikgu Irwan. Cikgu Iroid, sorry. Okey. Cantik. Boleh nampak cikgu. Ya nampak. Ini sebenarnya Cikgu Iroid boleh bagi komen lah, tapi nampaknya cikgu sudah berjaya untuk membuat title dari sana, mengisi. So, setakat ni sajalah. Ya. Okey. Ya nampak dia cuma cikgu ada bawa masuk dalam audio tidak? Tidak ada kan? Ya cantik. Okey. Saya rasa Cikgu Iroid akan berbangga dengan kejayaan cikgu ini. Jadi seperti yang kita nampak ini sebenarnya untuk mengelakkan jika tidak silap Cikgu Iroid ada berkata yang sebenarnya penggunaan untuk filem pendek ini dia tidak terhad pada aplikasi ini sahaja. Dia ada banyak jenis aplikasi yang kita boleh gunakan. Tetapi bagi dia Filmora ini sebab dia sudah kerap menggunakannya dan dia kemahiran dia ada lebih banyak daripada Filmora, jadi dia memilih Filmora. Mana-mana guru yang mempunyai aplikasi yang lain yang dianggap boleh membantu atau lebih mudah dia gunakan daripada Filmora ini, tidak ada masalah cikgu. Boleh teruskan dengan yang ini. Thank you Cikgu Cleo. Ini kira lulus sudah. Ya, lulus sudah. So, maksudnya dia ada hands-on berlaku. Dan thank you Jerry kerana membantu bagi pihak Cikgu Iroid untuk buat komen di sana. Jadi siapa yang berhubung dengan Cikgu Iroid, Cikgu Muhammad Fazli, tolong bagi tahu Cikgu Iroid, tanya atas kejayaan dia lah. Kerana walaupun dalam masa sedikit tidak current pun ada juga maksudnya peserta di sini yang telah dapat banyak yang dapat daripada perkongsian Cikgu Iroid tadi. Jadi cikgu-cikgu kita akan susuli nanti dengan sesi yang seterusnya dengan Cikgu Iroid ini ya. Jadi jangan susah.
Oke, untuk pengetahuan cikgu-cikgu ya, sebenarnya link-link ini, link yang tadi ada, saya rasa ada ramai juga cikgu yang betul menghubungi kami di PPD untuk meminta link. Jadi untuk sesi-sesi seterusnya, ya jangan malu-malu call kami ya. Call kami, kalau tidak dapat link kami akan terus bagi kepada cikgu lah. Jadi cikgu boleh call dengan kami. Dalam surat itu pun ada juga nama-nama kami lah ya. Oke, jadi saya kembalikan kepada pada Cikgu Jerry untuk kata-kata penutupnya. Jadi saya selaku moderator untuk hari ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali pengetua guru besar pada Dr. Mahendra Singh, Dr. Mahendra Singh, pada Puan Elsie dan semua yang terlibat pada hari ini. Saya juga ingin menyusun 10 jari meminta maaf atas kepincangan pada hari ini, tapi itu tidak dapat dielakkan. Diharap kita akan ada lagi satu sesi yang lebih baik daripada ini. Jadi sebelum kita beredar, kita telah diberi link kehadiran di sana. Sila isi link kehadiran tersebut dan juga link maklum balas jika saya tidak silap. Dan kemudian rakan-rakan yang berada di luar sana sila hidupkan video supaya kita boleh mengambil gambar kenang-kenangan untuk sesi Cikgu Mita Tabang untuk hari ini. Okay. Semua nampaknya cantik-cantik. Okay, tolong on-kan video. Alright, kita akan mula dengan barisan yang pertama. Pertama dulu ya. Okay, semua senyum saja. Okay, 1, 2, 3. Okay, next page, senyum. 1, 2, 3. Okay, next page lagi. 1, 2, 3. Okay, last page. Okay, sudah. Thank you semua. Jangan lupa jangan keluar dulu. Pergi kepada link, isi link supaya dapat sijil straight away. Thank you dan semua. Tersebut. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama dengan program CDL pada hari ini. Terima kasih Madam kerana memberi saya peluang untuk menjadi moderator hari ini. Thank you Jerry. See you next week. Alright.